Dari Al-Mughirah bin Syu'bah katanya, aku berada dalam datang kembali. Seterusnya aku menuangkan air pada baginda untuk bersuci. Baginda lalu membasuh wajahnya dan beliau mengenakan jubah baju panjang sampai ke lutut yang terbuat dari bulu. Kemudian baginda tidak dapat mengeluarkan kedua lengannya dari baju itu kerana sempitnya lubang tangan, sehingga dikeluarkanlah kedua lengannya dari bawah jubah. Selanjutnya baginda membasuh kedua lengannya dan mengusap kepalanya. Sesudah itu aku turun ke bawah hendak melepaskan sepatu khufnya, tetapi baginda bersabda, biarkan saja kedua sepatu itu, sebab sesungguhnya aku masukkannya dalam keadaan suci. Seterusnya baginda mengusap di atas kedua sepatunya itu. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam mengenakan jubah buatan negeri Syam, yakni Palestin, yang sempit kedua lubang tangannya. Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan bahawa peristiwa ini, yakni sebagaimana diuraikan, adalah terjadi di dalam perang Tabuk. Okey. Pertama, hadis ini berkaitan dengan kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah, yang mana mereka berjalan musafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikut cerita ni, sewaktu peperangan Tabuk. Tetapi mungkin perjalanan ini dah berada di bahagian utara. Mungkin kawasan sana dah sejuk, kerana kita tahu di Madinah waktu tu panas. Ya, mungkin utara tu sejuk, wallahu alam. Tetapi dalam kisah ni ataupun ghuzwah yang lain ataupun perang, tapi masyhur dalam perang Tabuk hanya itu yang paling masyhurnya. Baik, ala kulli hal tak menjadi masalah. Aku berada di dalam perjalanan bersama Nabi pada suatu malam. Kemudian baginda bertanya, adakah kamu membawa air? Aku menjawab, ya. Lalu baginda turun dari kenderaan lalu berjalan sehingga tertutup dalam kegelapan waktu malam. Jadi Rasulullah SAW turun dari kenderaannya, unta ataupun kuda, lalu dia pergi ke arah yang mana sahabat biasanya tak akan ikut, kerana mungkin dia buang air kecil. Ya, kerana baginda SAW kalau dia nak buang air kecil, dia akan pergi jauh, macam kita jugalah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya baginda datang kembali, habis tunaikan hajatnya, baginda datang balik. Seterusnya aku menuang air pada baginda untuk bersuci. Jadi sahabat Nabi ini datang memberi khidmat kepada baginda, ya, menuang air untuk bersuci. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan air sahabat ni tuang. Okey. Seterusnya aku menuang air pada baginda untuk bersuci. Baginda lalu membasuh wajahnya dan baginda mengenakan baju panjang sampai ke lutut yang berbuat dari bulu. Kemudian beliau tidak dapat mengeluarkan kedua tangannya dari baju itu kerana sempit lubang tangan, sehingga dikeluarkan kedua lengannya di bawah jubah. Jadi Rasulullah SAW ambil dulu air, dia basuh muka, ya, basuh muka, sifat uduk dia. Lepas tu dia nak basuh tangan tu, jubah tu sempit macam ni, ya, sempit. Ini pun dah sempit, nak keluar pun tak boleh. Okey. Jadi jubah buatan Syam ni, ya, di mana dia agak sempit, boleh masuk tangan, nak keluar sampai ke bau tak boleh. Ya, nak tunjuk, nak buka naik ke atas tu tak boleh. Dia boleh keluar begitu saja. Ini jenama yang dibuat dari negeri Syam pada ketika itu. Di antara pakaian-pakaian masyhur, misalnya Syam, Yaman. Ya, pakaian yang masyhur macam kita lah, pakaian made in mana, ya, tak menjadi masalah. Made in Korea ke, made in Japan ke, made in mana Amerika ke, boleh pakai. Ya, nak boikot itu lain cerita, tapi benda tu boleh pakai. Okey, jenama-jenama yang berkualiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakai pada waktu itu. Okey. Kemudian dia tak boleh nak keluarkan tangan, jadi dia keluar dari dalam jubah. Lepas tu keluar, barulah dia basuh kedua tangan, dan dia menyapukan kepala dia. Sesudah itu, kata lelaki ini, sahabat Nabi Al-Mughirah, dia pergi rapat kepada baginda untuk Rasulullah untuk mencabut khuf itu. Ini menunjukkan kawasan itu sejuk, yang mana Rasulullah memakai baju bulu buatan Syam, kemudian dia memakai khuf. Khuf adalah satu orang panggil stocking kulit,
buatan dari kulit. Macam kita stocking tu, kita buatan benang berbagai-bagai, tetapi khuf itu dipakai di waktu musim sejuk kebiasaannya. Kerana kalau di sana, kalau masuk musim sejuk, mereka akan pakai, kalau tak, kaki itu Mekah. Kita, siapa yang pernah duduk di negeri-negeri sejuk, dia memang kena pakai benda-benda yang begitu, pakai lotionnya, pakai khufnya, dan pakai bajunya, bagai-bagai. Okey, baginda sallallahu alaihi wasallam memakai khuf ya waktu itu. Jadi sahabat Nabi nak mencabut khuf tu, lalu baginda kata, biarkan saja keduanya. Kerana apa? Kerana aku memakainya sewaktu aku berwuduk, jadi tak perlu tanggal, hanya perlu, lalu baginda sapukan sahaja, ya, sapu khuf di bahagian atas, ya, sahaja. Okey, dari sini kita melihat beberapa hukum hakam yang kita dapati. Pertama, dalam bab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai jubah jenamanya yang berkualiti tinggi, ya, dari Syam. Jadi boleh, ya, orang kata belagak, itu lain cerita, tapi boleh pakai, ya. Kalau kita pergi ke Yaman, kita tengok kalau kat Malaysia ni pakai kot tu, hebat, duduk dalam pejabat je. Kat Yaman orang jual sayur pun pakai kot, ya. Orang jual ikan pun pakai kot. Okey, jadi tak menjadi masalah pakai kat sini. Tapi segan ustaz, orang kata itu lain cerita, orang kata, tapi boleh pakai, tak menjadi masalah. Apa juga pakaian yang berkualiti, berjenama yang baik, tak menjadi masalah. Orang nak pakai, kita nak pakai, hukumnya harus, ya. Baik. Kemudian di sini dalam hadis ini mengisyaratkan kalau kita nak berwuduk, orang membantu kita untuk mengambilkan wuduk, yakni menuangkan air, tak menjadi masalah juga. Terutamanya dalam bab ini kita melihat mereka ingin memberi khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menuangkan air. Para sahabat selalu memberi khidmat begitu. Kita pun begitu juga kalau ada orang yang nak tuangkan air, tapi sekarang senang je, buka je pipe, dah keluar air, pergi ke kolah tu lagi cepat, berendam je, masuk je muka, habis, selesai, ya, basuh mukanya. Jadi nak menceritakan para sahabat memberi khidmat kepada baginda dengan begitu sekali, sehingga kan kalau kita menyaksikan Al-Mughirah ni, dia nak tanggalkan stocking ataupun khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tolong tanggalkan, ya. Berarti khidmat mereka kepada baginda begitu sekali. Kalau anak nak beri khidmat kepada bapa, tanggalkan kasut pun tak menjadi masalah. Oh, bertuah kita dapat kalau anak macam tu. Bukan bertuah anak je, kalau bini nak tanggal stocking kita pun alhamdulillah. Masalahnya stocking kita tak basuh berapa lama, tu je masalahnya. Okey, tapi nak cerita boleh. Maksudnya kalau kita nak minta khidmat yang begitu dahsyat, hatta mungkinlah nak kata tu berat sangatlah. Tapi kalau bibik nak tolong khidmat pun begitu, masya-Allah tabarakallah. Ya, barulah isteri jealous habis, ya. Baik, cuma nak menceritakan khidmat sahabat sampai begitu sekali, ya. Sami'na wa ata'na dah satu bab, tapi memberi khidmat yang begitu sekali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tak payah tanggal khuf aku, kerana aku memakainya di waktu aku bersuci, yakni aku dah ambil wuduk, aku pakai. Di sini hukum keluar dalam bab memakai stocking ataupun memakai kasut ataupun khuf selepas kita berwuduk. Biasanya masyarakat kita tak biasa dalam bab ini, jadi kita bukakan supaya biasa. Orang yang mempelajari hadis, Quran dan sunnah, dia akan menyaksikan ini di antara kemudahan yang Allah berikan kepada kita, terutamanya di waktu musafir dan juga di waktu tempat-tempat yang terdesak, musim sejuk ataupun di dalam kapal terbang. Kaedah ini boleh digunakan. Menyapu khuf ataupun menyapu stocking sewaktu kita berwuduk. Okey, di mana hukum berwuduk untuk melakukan solat adalah wajib, mesti. Kalau tak ada wuduk, tak ada solat bagi seorang itu, ya. Tidak ada solat barang siapa yang tidak mengangkat wuduk. Maka dalam hukum ini berkaitan dengan musafirnya baginda di waktu musim sejuk. Lalu kita menyaksikan pertama syarat nak menyapu khuf itu, ya, menyapu stocking tu adalah syarat yang pertama, mestilah dia berwuduk dahulu sebelum dia memakai stocking, kasut ataupun khuf.
Dia nak sapu, mesti dia uduk, lengkapkan diri dia. Dah ambil uduk sampai basuh kaki, dah habis basuh kaki, okey, dah habis uduk, maka dia pakai stocking, okey, ataupun pakai khuf kedua kakinya, tak menjadi masalah. Kemudian tiba-tiba dia terbatal uduk, maka bila dia terbatal uduk, maka dia ambil uduk seperti mana dia ambil biasa tu, kecuali pada kaki. Dah habis basuh muka, tangan, sapu kepala, telinga tu, maka pada kaki memadai dia ambil air, ya, disapukan aja di atas. Okey, habis. Okey, faham kan? Dia sapu je, dah habis. Tak perlu nak ambil jirus khuf tu, ya, tak perlu. Faham ya? Kita melangkah satu persatu supaya tak salah faham dalam bab ini. Okey, jadi oleh kerana tu, bila kita mengambil wuduk, orang Malaysia mengambil wuduk sampai orang marah dalam kapal terbang, dalam kapal terbang tu naik lenjun dalam bilik air dia tu, disebabkan masyarakat kita tak mengambil, tak mempelajari sunnah-sunnah yang begini sebelum pergi umrah, sebelum pergi haji ataupun sebelum bermusafir. Dia nak sembahyang, bagus dah nak sembahyang, tapi wuduk dia Masya Allah, ya, penuh, rasa banjir dalam bilik air tu. Mulalah paramgari jadi ustazah waktu tu. Dia paramgari pun jadi ustazah kadang-kadang di atas kapal terbang, letih kita, ya. Pasal saya dah terkena 2 kali dah. Amboi, ustazah betul mereka ni, tapi pakai kain Masya Allah, ya, terbuka terbelah. Okey, cuma nak menceritakan dalam bab ini, ya, itu cara Rasulullah SAW melakukan wuduk apabila dia memakai khuf sewaktu dia bersuci, dah bersih. Dan syarat memakai khuf ini mestilah bagi orang yang tidak musafir sehari semalam ataupun 24 jam. Khilaf adakah sewaktu dia pakai ataupun sewaktu dia batal, itu menjadi khilaf. Okey, dua-dua boleh dipakai. Tetapi bagi orang musafir 3 hari 3 malam, ya, 3 hari 3 malam, dengan arti kata lain 72 jam boleh dipakai. Maka bila habis macam zuhur pada hari ini, zuhur hari ketiga tu dah masuk, maka dia kena ambil semula dan tanggalkan khuf dia, basuh kaki balik. Bila basuh kaki, dah habis basuh kaki, pakai balik, bermula 3 hari. Ataupun kalau dia bukan musafir, 24 jam itu dikira melalui adakah batal ataupun bermulanya pakai khuf. Maka bila dia pakai waktu zuhur tu, esoknya, maka esoknya zuhur tersebut dia ambil uduk, ataupun mungkin kalau dia kata lepas dia batal, tak tahu bila dia batal, al-muhim lepas solat zuhur tu di kategori batal, maka dia boleh pakai sampai solat zuhur. Jadi begitu kedudukannya. Dan inilah kemudahan yang Rasulullah SAW bagi. Okey, jadi insya-Allah mudah-mudahan kita beramal dengan perkara ini. Mungkin kita rasa agak sukar, tetapi bagi mereka yang dah biasa dengan pembelajaran hadis, dia nampak benda ini adalah satu kemudahan yang Rasulullah SAW telah diwahyukan untuk mengkhabarkan kepada kita, ya, perkara ini mudah. Okey, ada apa persoalan sini? Tak ada, ya? Baik, kalau tak ada, maka di sinilah datangnya, ya, perkara yang penting, ringkasan dalam bab wuduk, ya, memakai khuf. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, sesungguhnya agama ini adalah dari Allah, bukan dari akal manusia. Ya, agama ini adalah datang dari Allah, bukan dari akal manusia. Mana buktinya? Apabila kita menyapu khuf, kita menyapu bahagian atas dan tidak ke bahagian bawah. Sedangkan kalau ikutkan aula yang paling betul, yang paling baik sekali, menyapu bahagian bawah, kerana bawah itu dikijak, gunanya untuk mengijak. Jadi kotor-kotor semuanya lekat pada bawah, kita sapu bahagian bawah. Tetapi tak, agama ini bukan dari akal. Agama ini adalah sami'na wa ata'na, mengikut arahan Allah, maka khuf itu disapu dari atas sahaja, bukan dari bawah. Jadi insya-Allah, ya, oleh kerana itu agama jangan diberikan akal untuk masuk campur dalam urusan agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik,
Tetapi dalam bab ini juga dikupaskan, adakah Rasulullah berwuduk untuk melakukan solat? Tak, wallahu alam. Tetapi menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa di dalam keadaan bersuci, ya, di dalam keadaan bersuci. Maka dia bila batal dia akan turun, ataupun dia akan terus berwuduk, ya, menunjukkan bahawa dia sentiasa dalam keadaan berjaga, dalam keadaan bersuci. Kemudian bab yang berikutnya, bab 118, istihbabil qamis. Bab yang berkaitan sunnahnya mengenakan baju qamis, ya, baju qamis ataupun jubah ataupun yang dikaitkan dengan sifat-sifatnya. Hadis yang pertama, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana ahabbu siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Maksudnya dari Ummi Salamah, ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya pakaian yang amat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah baju qamis. Baju qamis yang dikatakan seperti jubah ataupun setengah kata pendek, dia panjang dari sikit baju Melayu, ya, pendek sikit dari jubah. Ala kulli hal, qamis itu dikaitkan dengan pakaian jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita lihat bab yang berikutnya, babu sifati tuli qamisi. Babu sifatu tuli qamisi wal kammi wal izari wa tarafil imamati wa tahrimi isbali syai'in min dhalika ala sabilil khuyala wa karahatihi min ghairil khuyala. Bab berkaitan sifat panjang qamis, lubang tangan baju, sarung, hujung serban, dan haramnya melabuhkan sesuatu dari yang tersebut di atas kerana maksud kesombongan, dan kemakruhannya jikalau tidak kerana maksud kesombongan. Okey, ini satu bab yang amat penting bagi, terutamanya bagi kaum lelaki, kerana dia termasuk dalam bab isbal, yang melabuhkan pakaian yang melebihi had yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan sampai bab ini. Maka yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bertemu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah, itu yang paling penting. Yakni aku dengar dan aku patuh apa yang Allah dan Rasul arahkan. Walaupun kita akan merasa tak selesa, walaupun kita akan mentakwil, cuba mengubahkan maksudnya, tetapi hukum itu telah jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik kita akur sahaja, ya. Kerana kita hidup ini akan berangkat bertemu dengan Allah, maka rugilah kalau kita tidak akur kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita akan mulakan dalam bab ini, ya, bab sifat panjangnya qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lubang tangan bajunya, sarung, hujung serban, dan haramnya melabuhkan suatu dari yang tersebut di atas kerana maksud kesombongan, dan kemakruhannya jikalau tidak kerana maksud kesombongan. Baik. Hadis yang pertama, an Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, kana kumu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ya, hadis ini dikatakan dhaif. Okey, hadis dhaif. Okay, hadis ini dhaif, kita ni lalu saja. Hadis yang kedua, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi illa an atahahadu
illa an ata'ahadahu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala rawahu al-Bukhari wa rawahu al-Muslim ba'dahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melabuh bajunya yakni sampai menyentuhi tanah, baik yang berupa baju, sarung dan lain-lainnya kerana maksud kesombongan, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Maksudnya tidak akan dilihat dengan rasa keredaan dan kerahmatannya. Lalu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya sarungku itu selalu terlabuh kerana kurusnya badannya, kecuali kalau aku mengikat misalnya dengan ikatan yang keras-keras atau diangkat ke atas. Maksudnya, apakah diancam dengan tindakan sebagaimana di atas itu? Rasulullah menjawab, sesungguhnya anda tidak termasuk golongan orang yang melakukan semacam itu dengan maksud kesombongan. Jadi tidak apa-apa hukumnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebahagiannya. Hadis ini berkaitan dengan pakaian kaum lelaki. Ya, pakaian kaum lelaki yang dimaksudkan dalam kisah ini, sesiapa yang memakai pakaiannya, tak kira jubah ke, seluar ke, kain ke, jika dia memakai sampai labuh ke bumi, okey, had bumi tu, had labuh tu, Rasulullah akan terangkan had mana, ya, sampai labuh. Di sini diceritakan kerana di kalangan para sahabat dahulu, ya, dalam permulaan Islam mereka pakai jubah, jenis jubah, ya, memang besar. Lepas tu ada cara-caranya yang untuk menunjukkan kegahan mereka itu. Di antara cara menunjukkan kehebatan mereka, gahnya mereka, mereka pakai jubah itu sampai berjela-jela di atas lantai, ya, panjang. Okey, okey. Di sana bagaimanakah kedudukan hukum memakai pakaian yang begitu? Okey, kalau ikutkan hadis yang di bawah itu, ada menceritakan had pakaian kaum lelaki untuk melabuhkan pakaiannya, ya. Kalau ikutkan hadis yang keempat nanti kita akan terangkan, namun rasanya kena kaitkan. Kalau tak kita tak nampak nanti, ya. Baik, di mana pakaian kaum lelaki yang dihadkan kepada mereka adalah buku lali. Itu had pakaian, melabuhkan pakaian kaum lelaki. Dia tidak boleh bawah daripada buku lali. Kalau bawah lagi sampai misalnya setengah orang tu pakai seluar jeans tu sampai kena ke tumit tu terus, adalah dilarang sama sekali. Okey, pakaian kaum lelaki dihadkan, batas yang dihadkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah buku lali dia tu. Jadi adalah dihadkan jika kita memakai jubah, kain, seluar, jangan sampai ke bawah buku lali. Ada yang kata had tengah-tengah tu agak dah syubhah dah tu, ya, ke ataskan sikit, ya. Okey, kalau bawah buku lali, dia kalau ikutkan Imam An-Nawawi, dia mengetengahkan sama ada tahrim, diharamkan, ataupun kirahah, dibenci. Okey, ini pendapat Imam An-Nawawi, sama ada ditahrimkan, diharamkan, ataupun kirahah, ya, dibenci. Dia tak ada pula diistihbabkan, disukakan, tak ada. Antara dua, diharamkan ataupun dibenci. Okey, itu untuk kaum lelaki. Oleh kerana itu Ibnu Abbas, Rasulullah pernah mengangkat seluar Ibnu Umar sampai ke pangkal betis. Orang kata hang pula dah, ya, pangkal betis. Lalu Ibnu Umar tak turunkan seluarnya sampai wafat baginda, ya, sallallahu alaihi wasallam. Apabila di kalangan mereka mengatakan turunlah, Rasulullah dah wafat, wallahi aku takkan turun di mana had yang telah Rasulullah letakkan. Kerana apa? Kerana itu adalah dari wahyu Allah. Bila Rasulullah buat tu adalah wahyu. Sahabat berfahaman begitu. Kita lain, kita tak faham itu wahyu. Kita faham ai nafsu aku nakkan bawah lagi. Itu kita. Tu pasal waktu Saidina Abu Bakar, waktu wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebelum wafat telah melantik
Usamah ibnu Zaid sebagai ketua peperangan. Lalu bila baginda wafat, Usamah waktu tu 18 tahun, muda. Sahabat-sahabat di kalangan sahabat tak setuju, di kalangan orang-orang lain pun tak setuju, kerana terlampau muda nak memimpin peperangan, sedangkan ahli Badar banyak lagi, sahabat-sahabat yang tua yang pakar banyak lagi, Khalid Al-Walid pun ada. Tapi Abu Bakar kata apa? Wallahi, aku takkan ubah apa yang telah Rasulullah tetapkan. Kerana apa? Kerana itu wahyu. Rasulullah melantik Usamah melalui wahyu. Kalau Abu Bakar kangan lantik, dia melalui akal dia, tak sama akal dengan wahyu. Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok, bila hadis yang begini agak berat bagi mereka yang dah terbiasa, tetapi inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan kita memakai pakaian dengan cara yang betul, menghadkan, ya, jangan labuh melainkan had buku lali sahaja. Habis ustaz tu ustaz, sudah, ya. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan bila ustaz memakai yang begitu? Bagi saya Rasulullah yang perlu ditaati, bukan ustaz. Ustaz tu tak tahu ke? Masalah ustaz tak tahu itu lain cerita. Ya, kadang-kadang ustaz tu pun sendiri dia pun ada hawa nafsu dia. Oleh kerana tu biarkan kita melihat kepada kebenaran. Oleh kerana tu kalau kita tengok ustaz salah, kita ikut ustaz. Tetapi bila kita melihat kebenaran, maka kita taksub kepada kebenaran, insya-Allah kita akan berjalan dengan secara betul. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, okey. Ada perempuan had pakaian dia bukan atas buku lali. Ya, ini terbalik, laki bawah buku lali, perempuan atas lutut terus. Ya. Pakaian perempuan mestilah bawah buku lali. Dan dikatakan dalam riwayat, ya, mereka mencecahi bumi ini. Lalu salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ya, kerana pakaian mereka itu digunakan juga di waktu solat. Jadi mereka minta dilabuhkan. Maksudnya kalau sujud nampak kaki, lalu Rasulullah membenarkan melabuhnya. Ya, maka bagaimana pula kekotoran yang kami lalui? Maksudnya bila lalu jalan tu kena najis misalan, lalu Rasulullah mengatakan tanah yang depan akan membersihnya. Maksudnya kita tahu sistem tanah adalah sistem membersihkan. Ya, kenapa kita guna batu untuk istinja? Okey, istinja, ya, kerana dia membersihkan, dan tanah hukumnya pun membersihkan juga. Lalu sahabat Nabi, sahabiah meminta lagi panjang, maka Rasulullah kata hanya dibenarkan, ya, 2 jengkal ataupun 1 hasta sahaja panjang dia, tak boleh lebih. Kalau lebih termasuk dalam kategori isbal, yang macam mana dibuat oleh pengantin-pengantin kita tu, ya, pengantinnya berdiri sini, tu dia pakaian dia, ekor dia nun hujung sana, itu isbal, dilarang sama sekali, haram hukumnya. Okey, jadi had wanita sekarang dah payah dah kan, tak ada dah, ya, sejengkal ataupun 1 hasta, itu je had dia, tak boleh lebih. Maka had lelaki, had buku lali, tak boleh lebih. Okey, jadi bagi mereka yang ingin mengikut ittiba' Rasul, tak menjadi masalah. Rasulullah berkata begitu, lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku, kadang-kadang aku pakai ni jubah aku ni tiba-tiba terlondeh. Ya, kadang-kadang ada yang pakai seluar tu kan, dia lipat-lipat terlabuh. Ya, bukan dia nak labuh tu, terlabuh. Okey, bagaimana hukum begitu? Lalu dikatakan, ya, Rasulullah mengatakan sesungguhnya kamu tidak termasuk golongan orang yang melakukan semacam itu untuk kesombongan. Kamu tak termasuk, ya, dalam golongan yang begitu. Kerana kamu berhati-hati. Maksudnya kadang-kadang terjatuh nak buat macam mana, tengah-tengah angkat barang tu tiba-tiba dia terlurus, apa nak sebut, terlondek itu lain pula bunyinya, ya. Okey, terlucut sikit. Okey, jadi hukum yang begitu tak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah, dia pakai tu memang dah siap dah begitu kedudukannya. Tetapi ada yang mengatakan kami pakai bukan kerana nak sombong. Maka Imam Nawawi meletakkan
kebencian itu ada, sifat itu sifat yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ini, bab yang amat penting kita ketahui, apabila melihat kepada hadis-hadis tersebut menunjukkan kekuatan mengatakan benda itu dilarang sangat-sangat adalah kuat. Ya, sewaktu Saidina Umar, kita tahu kisah Saidina Umar dibunuh, ya, lalu datanglah di kalangan orang-orang yang mengucapkan takziah dan mengucapkan kepujian kepada Saidina Umar, kenapa dia akan mati syahid. Maka datang seorang anak muda, ya, datang mengucapkan takziah kepada Umar dan mengucapkan bahawa kamu adalah sahabat Nabi dan bakal menerima syahid ini semua. Lalu Saidina Umar pun okey, tak apalah. Dia pun bangun, lelaki ni bangun dan keluar. Waktu tu Saidina Umar melihat dia melabuhkan pakaian. Lalu Umar panggil, wahai anak muda, mari sini. Lalu dibacakan hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita memakai bawah daripada buku lali. Subhanallah, ya. Umar sewaktu dalam keadaan tenat, dalam keadaan yang kena tikam, masih lagi dapat memberi nasihat dalam bab ini. Ini menunjukkan bab melabuhkan pakaian itu ada masalah sedikit, bukan sedikit, masalah banyak. Oleh kerana itu, siapa yang cuba nak menjagakan adab-adab dia, ya, mentaati Allah dan Rasul, maka angkatkanlah pakaian dia, seluar dia di atas buku lali. Paling had tu buku lali lah, ya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Tetapi bagaimana kedudukan jika dia pakai tu memang nak sombong, nak tunjukkan dia gah, pasal apa? Dah pakai kot ni kan, habis nak kena pakai seluar tu kena bawah lagi, ya, baru nampak macam bos sikit, ya. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah tidak akan melihat dengan pandangan keredaan dan kerahmatan kepada orang yang memakai sarung yang melabuhkannya sampai menyentuh tanah ataupun sampai bawah buku lali, ya. Begitu kalau dia pakai kerana nak sombong, terus Allah tidak akan lihat dia di hari kiamat. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula katanya Nabi telah bersabda, barang siapa ataupun apa yang ada di bahagian bawah dari kedua mata kakinya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya siapa yang memakai pakaian itu di bawah buku lalinya, maka dia dikategorikan orang yang bakal dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik, ya. Nampak simple, tapi itu hakikatnya. Ulama mengatakan dalam bab ini, bila ada tahzir, peringatan dalam berkaitan dengan neraka, di sana ada kaitan dengan hukum tahrimnya, haramnya memakai lebih daripada apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini berkaitan dengan pakaian dan ada juga berkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Kita tengok, ya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirarin. Qala Abu Dzarr khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Qala al-musbilu wal mannanu wal munfiqu sil'atu bil halaf wal kadhib, rawahu Muslim. Bil halafil kadhib, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu al-musbilu idzarahu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ada tiga macam orang yang tidak akan dibicarakan oleh Allah dengan pembicaraan keredaan, tetapi dibicara dengan kemurkaan pada hari kiamat, dan tidak pula dilihat olehnya dan tidak pula disucikannya. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, di hari kiamat nanti kita akan berbicara dengan Allah, ya, dengan Tuhan kita tanpa penterjemah. Subhanallah. Di hari kiamat nanti kita akan berbicara dengan Allah tanpa penterjemah. Bahasa apa kita guna?
Hanya Allah yang mengetahui. Ada yang kata bahasa Arab, ya, tidak ada hadis dalam bab tu. Kalau ada hadis pun palsu. Kita tak tahu dalam bahasa apa kita akan berbicara, serahkan ilmu itu di sisi Allah. Tetapi kita akan berbicara tanpa penterjemah. Subhanallah. Bukan kita aja yang berbicara nanti, tangan, kaki, telinga, mata, semuanya akan berbicara. Subhanallah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Minta kalau mereka bicara dalam keadaan kita dalam beramal soleh. Okey. Di mana tiga golongan ini pertama tidak dibicarakan, tidak dilihat. Kita perlu pandangan rahmat daripada Allah. Kerana bila Allah pandang kita, berarti ada benda yang menarik di sana yang boleh menyebabkan kita Allah ampunkan. Dan yang ketiga, kita tidak dibersihkan. Ya, maksudnya kita, kalau kita nak dapat rekomen, mesti rekomen yang baik. Begitulah di sana. Allah tak akan bersihkan kita bila kita melakukan perkara yang akan kita sebutkan. Ya, okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan kita termasuk dalam golongan tersebut. Elakkan, sedaya upaya elakkan. Pertama, Rasulullah SAW mengulangkan sebanyak 3 kali ucapan ini. Ya, golongan ini tidak akan dibersihkan, golongan ini tidak akan dilihat, golongan ini tidak akan berbicara dengan Allah. Lalu Abu Dzar berkata, mereka itu rugi serta menyesal sekali. Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Lalu Rasulullah bersabda, mereka itu ialah yang pertama. Kita azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita sambung balik. Maka Abu Dzar berkata, rugilah mereka itu dan amat menyesal sekali. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, yaitu orang yang melabuhkan pakaiannya, ya, melabuhkan pakaiannya bawah buku lali ataupun sampai ke tanah bagi lelaki. Yang kedua, orang yang mengungkit balik kebaikan yang dilakukannya. Ya, kita ungkit kebaikan yang kita laku kepada seseorang tu, ataupun kita ungkit balik, oh aku pernah jadi pengerusi masjid, aku amboi kan. Ataupun ungkit, ya, mengungkit adalah dilarang sama sekali. Dia boleh membatalkan pahala kita dalam bentuk sedekah ataupun kerja amal. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali dalam bentuk-bentuk tertentu sahaja. Seorang ayah, seorang ibu, dia kena ungkit pada anak-anak dia. Kalau tak, anak-anak bukan reti bahasa pun, ya, suruh sidai kain dan muka masam. Jadi kena ungkit. Ya, mak bapak boleh ungkit kepada anak-anaknya supaya berfikir bagaimana susah seorang ibu nak menjaga anak, susah ayah nak menjaga anak. Kena ungkit, terpaksa. Ataupun dalam keadaan fitnah yang berlaku, yang kita terpaksa menjaga, menyelamatkan diri kita. Ya, misalan tragedi yang pernah berlaku pada Saidina Osman radhiyallahu anhu di hari pembunuhan dia. Ya, selama 40 hari yang dikatakan dia dikurung tu, maka dia menjenguk mukanya kepada kaum muslimin waktu itu, ya, kaum muslimin yang terkena fitnah yang menyebabkan kerja jahat daripada Abdullah ibnu Sabah. Umat Islam datang menyerang kepada Amirul Mukminin, dan Saidina Osman tidak boleh keluar rumah dia dan tak boleh mencari rezeki. Maka apa yang ada dalam rumah, itu je yang dimakan dan itu sahaja yang diminum. Ya, subhanallah. Kalau kita 40 hari kalau kena kurung, alhamdulillah, ya, buka peti ais tu dia setahun punya simpanan. Tapi Saidina Osman waktu tu mana ada peti ais? Ya, maka apa yang ada itu sahaja yang dimakan. Dan waktu itu dia keluarkan diri dia, wahai umat Islam, apa yang kamu buat terhadapku? Kenapa kamu buat? Ya, boleh tak kamu ingat balik apa yang aku lakukan untuk kebaikan umat Islam? Di mana sewaktu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang boleh menyediakan Jaisyul Usrah, tentera untuk perang Tabuk? Lalu aku mengatakan, aku ya Rasulullah, aku menyediakan 1000 ekor unta. Bukan dia nak ngungkit, tapi terpaksa. Kenapa kamu halang aku nak cari rezeki aku ni untuk keamanan Madinah waktu tu?
Dan sewaktu Rasulullah mengatakan Madinah waktu itu kemarau, baginda mengatakan siapa yang boleh membeli telaga Yahudi yang dijualkan dengan harga mahal untuk diberi minum kepada penduduk Madinah. Lalu aku mengatakan, aku ya Rasulullah, tetapi kenapa pada hari ini kamu menghalang aku daripada meminum air telaga tersebut? Okey, jadi kita menyaksikan pertama dalam kisah tu Saidina Osman terpaksa menyebutkan kebaikan dia, ya. Dan yang kedua kita menyaksikan bahawa Saidina Osman tu jutawan orangnya, ya, dahsyat, dia menggunakan kebaikan Islam semuanya. Okey, jadi dalam bab itu maka dibenarkan kita mengungkit. Selain daripada tu kita nampak tak kena, ya. Kalau kita ungkit walaupun dah nak mati kita ni, ya, dah berpuluh tahun kita ungkit pada hari ini, segala amalan tu terbatal, habis. Tidak, bukan banyak pun, bagi 50 ringgit je, ya, tapi ungkit tu dia 50 tahun kita ingat 50 ringgit tu, ya, habis terbatal amalan tu. Subhanallah. Okey, kemudian menyebut kebaikan pada orang diberi dengan maksud mengejek orang tadi, serta orang yang melakukan, maksudnya membuat barang dagangan menjadi laku atau terjual dengan jalan sumpah dusta, seperti mengatakan barangnya amat baik sekali atau tidak ada duanya. Ini peniaga-peniaga yang menipu dalam perniagaannya. Bagus durian ni, ya, made in Perak, Kuala Kangsar punya, tu dia kan, hanya di Thailand sana. Dah tipu dah, ya. Misalnya Abu Talha, ya, buku amboi kan, nak jual buku, tapi okey, insyaAllah Abu Talha kita tak boleh dia okey. Jual barang yang kita tahu tak berkualiti, kononnya kualiti, berbahaya. Penipuan dalam jual barang ini, ya, berlaku sama ada internet ataupun di luar internet, maka semuanya adalah haram hukumnya jika menipu, ya. Cakap terus terang, habis. Orang nak beli tak nak dah, ya, tapi kita jual cara baik, insya-Allah, kalau kita jujur dalam bab ini, ya. Subhanallah. Jadi dalam hadis ini jelas kepada kita tiga golongan ini, maka dia tidak akan dibicarakan oleh Allah, dibersihkan juga dan dilihat oleh Allah. Jadi minta lindung kepada Allah dalam bab ini. Kemudian kita habiskan hadis yang berikutnya, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamati man jarra syai'in khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, rawahu Abu Daud wan Nasa'i bi isnadin sahih. Hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, melabuhkan itu pada sarung, pada qamis dan pada serban, barang siapa yang menarik suatu, yakni melabuhkan pakaiannya untuk kesombongan, maka Allah tidak akan melihat dengan pandangan keredaan dan kerahmatan pada hari kiamat, ya. Maksudnya di sini bukan sekadar kain je labuh, seluar je labuh, pakaian labuh, hatta serban ni pun kalau dia labuh ekor, masya-Allah, nak tunjuk ekor dia panjang nun sampai ke tumit tu. Kalau ikut syarah ni sampai ke punggung tu. Maksudnya dia ada had labuhnya. Dia tak boleh labuh sampai masya-Allah lilit tengkuk amboi 2-3 kali lilitnya kan. Tak boleh. Okey? Maka kalau dia pakai tu labuh, terutamanya nak menyombong, hukumnya haram. Begitu juga tangan ni panjang tu dia sampai dah hilang tangan dia, timbul tangan satu lagi panjang misalnya, tak boleh juga, ya, haram. Bagi perempuan itu lain hukumnya. Ni banyak kepada lelaki, dan ada perbahasan sedikit tentang bagaimana isbalnya janggut sampai panjang tu kan, ya, rambut panjang. Tapi kalau rambut tu panjang sampai menjela-jela tu, ya, yang bertahun-tahun tak digunting, ya, sampai kutu pun dah beranak bercucu, ya, maka di sana ada masalah sedikit, ya. Dia dikategorikan isbal juga. Okey, dia menjadi perselisihan pandangan ulama. Okey, khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh dipotong, ya, dan ada yang mengatakan boleh dipotong, tetapi boleh dipotong jarak dia bagaimana. Okey, dikaitkan dengan kisah asar Ibnu Umar
ya, yang dikatakan dia lakukan pada setahun sekali ataupun dikaitkan pada musim haji itu, Ibnu Umar sewaktu dia nak memotong janggutnya lalu dipegang segenggam. Okey, haji boleh pegang, haji tak ada, haji sikit je, kita orang Melayu kita kan. Okey, dia hukum segenggam lalu dipotong bawah, itu had dia bagi mereka yang janggutnya panjang misalan. Okey, tetapi bagaimana kedudukan jika dia panjang, kita mengatakan wallahu alam, dalam bab itu ada ulama mengatakan dia tidak boleh dipotong, dan kita hormati pandangan yang berkata begitu, dan yang berkata dia adalah segenggam, maka itu pun kita hormati. Tapi kalau kata potong terus, itu tak ada, ya. Ya, itu di kalangan ulama mengatakan itu pun kategori isbal. Kalau bila dia tak potong tu sampai panjang tu, maka dia kategori isbal. Maka bila isbal tu dia jatuhnya lain pula hukumnya. Jadi ada had juga di kalangan ulama yang mengupaskan. Namun kita menghormatilah beberapa pandangan dan jangan kita berselisih. Ya. Okay, jadi wallahu alam bisawab dalam bab ini, dan mudah-mudahan Allah bagikan kita kebaikan dan petunjuk dalam mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah.